Kita sering dengar banyak kes berkenaan tular apabila pengasuh ataupun penjaga di pusat jagaan mendera kanak-kanak ataupun mencedera kanak-kanak tersebut. Tetapi sejauh mana undang-undang di Malaysia ini menjaga kanak-kanak ini dan juga nasib ibu bapa kepada anak-anak ini. Saya akan kongsikan berkenaan dengan satu kes yang telah diputuskan di mahkamah apabila pengasuh di pusat asuhan telah didenda sebanyak RM10,000 dan hukuman lain kerana kesalahan mencubit telinga kanak-kanak berusia 1 tahun. Nak tahu lanjut, jangan lupa saksikan video-video kami dan subscribe pada channel kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Sebelum saya kongsikan berkenaan dengan kes yang saya katakan tadi, jom kita lihat kepada video ataupun paparan skrin berkenaan kes yang pernah viral apabila kanak-kanak dicederakan ataupun pengasuh di pusat taska atau pusat jagaan tidak menjaga kanak-kanak dengan baik. Baik, sekarang kita dah lihat berkenaan dengan kes-kes ni banyak yang berlaku sehingga menyebabkan ibu bapa semakin bimbang. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya apakah kita ini ada undang-undang untuk mengawal perkara ini daripada berlaku? Jadi saya nak rujuk kepada satu kes yang berlaku di mahkamah. Sebenarnya kalau pengasuh atau penjaga ini mencederakan kanak-kanak ataupun buat perkara yang tak patut kepada kanak-kanak ini, mereka boleh dihukum. Jadi kita lihat kepada kes PP lawan Nur Hafizah Isa tahun 2021, 1 SMC 545. Apa yang berlaku dalam kes itu? Apabila seorang ibu menghantar anaknya kepada satu pusat asuhan. Anaknya baru berusia 1 tahun. Sewaktu dia hantarkan anak tadi itu dalam keadaan elok, maknanya tak adalah kesan cubitan ke merah ke di mana-mana. Kemudian waktu ibu tadi ambil anak ni daripada pusat asuhan, penjaga tadi kata, maaflah, dia kata saya ada cubit telinga anak tu sehingga merah. Ibu ni bawa balik anak ni sebab anak baru umur 1 tahun. Dia rasa macam kalau saya sendirilah saya rasakan kalau nakal buat apa? Kenapa kena pukul budak umur 1 tahun? Sebab mereka tak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu apakah kesan atau akibat, cakap pun tak tahu. Ada 1 tahun tu masih tak reti nak jalan lagi. Jadi ibu ni rasa tak seronok dan tak sedap hatilah. Jadi dia telah pergi ke pusat taska dan minta rakaman CCTV sebab dia ada tanya kepada guru taska yang lain. Malahan dekat mahkamah pun ada dikatakan guru-guru taska yang lain ataupun pengasuh di pusat asuhan tu tak nampak anak tadi ada dicubit atau dicederakan, tetapi rakaman CCTV ada menunjukkan kejadian tadi. Tidak berpuas hati dengan situasi ini, maka si ibu bawa anak ni kepada hospital untuk melihat kesan luka tadilah. Disahkan bahawa anak ni mengalami soft tissue injury, maknanya ada kecederaan merah akibat cubitan. Dan seterusnya si ibu ni pun bawa pula kes ni kepada pihak polis. Dia buat laporan polis. Jadi akibat daripada laporan polis tadi, penjaga dekat pusat asuhan ni telah didakwa di mahkamah. Bila kes ni dibawa di mahkamah, pengasuh ni kata memang dia ada lakukan. Jadi dia mengaku bersalah. Okey, dalam keadaan ini dia telah didakwa di bawah Seksyen 31 Subseksyen 1A, iaitu di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak 2001 ni berkenaan dengan penganiayaan, pengabaian, membuang ataupun mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya secara mental atau fizikal atau secara seksual. Okay, Seksyen 31 ini tidak hanya terpakai kepada ibu bapa yang memelihara anak-anak. Di bawah Seksyen 31 ini dia kata mana-mana orang yang ada pemeliharaan. Bermakna boleh jadi guru sewaktu itu yang tengah menjaga kanak-kanak,
boleh jadi juga kalau kanak-kanak ini contoh dipelihara oleh bukan ibu bapa tetapi keluarga ibu bapa angkat ataupun datuk atau nenek, tertakluk kepada struktur keluarga itulah. Sebab kadang-kadang ada keluarga yang berbeza, kanak-kanak ni mungkin kematian ibu bapa orang lain yang jaga. Di dalam keadaan ni, siapa-siapa sahaja yang ada pemeliharaan kepada kanak-kanak ini tak boleh aniaya dia, tak boleh dedahkan dia kepada bahaya secara mental, fizikal atau seksual, dan juga tak boleh nak buang dia atau mengabaikan dia. Maknanya kalau kita tengok dalam kes contoh basikal lajak tu, sebab tu ramai orang kata adakah ibu bapa tersebut tidak akan dikenakan hukuman, sebab ini adalah salah satu jenis pengabaian. Jadi Seksyen 31 ini memang luas. Pengasuh tadi didakwa di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-kanak ini. Di mahkamah memandangkan dia mengaku salah, bermakna tidak ada perbicaraan untuk kata sama dia salah atau tidak, sebab dia telah mengaku bersalah. Jadi mahkamah telah memutuskan hukuman dia didenda sebanyak RM10,000. Di dalam akta ini, di bawah Seksyen 31 tadi tu, hukumannya maksimum denda RM50,000 ataupun penjara 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebagai tambahan, boleh didenda untuk bon kelakuan baik dan juga khidmat masyarakat. So dalam kes ni, pengasuh tadi didenda RM10,000, gagal bayar akan dipenjarakan untuk satu tempoh, dan kemudiannya bon kelakuan baik sebanyak RM2,000 dan khidmat masyarakat selama 50 jam. Jadi dalam kes ini adalah satu pembuktian sebenarnya pengasuh boleh dikenakan hukuman. Sebab banyak ibu bapa yang dia tak pasti kalau dia buat laporan polis adakah akan diambil tindakan. Jadi nasihat saya kepada ibu bapa yang hantar anak-anak kepada pusat taska ataupun tadika dan pusat asuhan, kepada penjaga juga, boleh pertama buat laporan polis jika berlaku sesuatu hal yang kita syaki anak kita ini didera atau dicederakan. Seterusnya, kita juga boleh menuntut secara sivil. Yang tadi tu saya bagi tahu berkenaan dengan kes jenayah, itu adalah hukuman jenayah. Si ibu tadi tu sebenarnya boleh menuntut secara sivil berkenaan dengan kecuaian yang dilakukan oleh pengasuh tadi. Jadi si ibu tadi boleh menuntut jumlah ganti rugi yang dibayar terus kepada si ibu, berbanding yang kes jenayah tadi denda akan dibayar kepada mahkamah. Jadi dalam kes ini bermakna ada kes-kes yang mana penjaga walaupun dengan kesalahan mencubit boleh dikenakan denda. Diingat di Malaysia kita ada undang-undang dan banyak undang-undang yang memelihara hak kita, tapi kita kena tahu dan ambil tahu berkenaan dengan apa hak kita dan apakah langkah yang seterusnya yang patut kita ambil. Jadi dalam Akta Kanak-kanak ni banyak melindungi kanak-kanak kerana mereka adalah golongan yang perlukan perlindungan. Setakat ini saja video daripada saya. Jangan lupa saksikan video-video kami dan juga subscribe kepada channel kami.